bulan Ramadan menjelang tiba, musim beribadah untuk kita di siang harinya wajib berpuasa, sembahyang tarawih di malamnya pula, kebaikan dibuat, pahala berganda, mendapat rahmat, diampun dosa, isilah Ramadan dengan jiwa raga, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan menjelang tiba, musim beribadah untuk kita di siang harinya wajib berpuasa, sembahyang tarawih di malamnya pula, kebaikan dibuat, pahala berganda, mendapat rahmat, diampun dosa, isilah Ramadan dengan jiwa raga, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Takbir! 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 Macam tu. Oh, semangat ni. Pukul 10:20 saya berhenti. InsyaAllah. Ya. Tapi jangan percaya sangat dengan janji Melayu ni. Ya. Dia kata 10:20. Saya lagi dia sedap lagi, dia lajak lagi tak? Tapi insyaAllah saya akan cuba. 10:20 saya akan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, saya hormati pengurusi surau, timbalan setiausaha bendahari, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi Amalad, ya, abang saya Mahfuz, ya, buka puasa di rumah dia tadi, alhamdulillah, ayam golek, masya-Allah sedap. Lain kali tahun depan makan lagi, buat lagi. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Bulan ni Ramadan panas. Ya. Pihak yang mengkaji cuaca juga mengatakan bahawa cuaca semakin hari semakin panas. Ya. Panas tak panas sampai tahap 35 darjah Celsius sampai ke 40 darjah.
dalam pukul 12 sehingga pukul 3 petang kemuncak kepanasan. Jadi tuan-tuan, benarlah yang disebut di dalam kitab bahawa Ramadan adalah bulan panas yang membakar. Kepanasan itu ialah menjadikan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu lagi panas, lagi bagus. Karena lagi banyak Allah membakar dan menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Lagi panas, ucapkan Alhamdulillah. Ya. Jadi dia kata Kedah ni panas sangat, dia kata. Ya, dosa banyak. Tak, silap. Ya. Kedah ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah, panas sebab Allah nak hapus dosa kami supaya habis terus dosa kami. Orang Kedah, insya-Allah. Takbir. Kata kat kita pula. Nah, Kedah panas, dia kata dosa banyak. Nah, bukan sebab dosa banyak tu satu hal lah dah. Kita pun tak kata kita dosa tak banyak. Nah, semua orang buat dosa. Dosa kita pun banyak. Semua ada dosa dah. Cuma kita yakin bahawa Kedah lagi panas menunjukkan bahawa Allah nak menghapuskan kesalahan dosa-dosa hambanya di negeri Kedah ini, insya-Allah, untuk menghabiskan segala dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Takbir. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila berlakunya panas ataupun hujan tidak turun, ya, menyebabkan cuaca semakin lama semakin terlalu membahang, ya, sehingga kan kita merasakan tahap, ya, kepanasan itu macam duduk dalam oven bakar. Nah, panas sungguh. Tadi saya pergi rumah abang saya, Allah panasnya. Nah, dia bubuh kipas tak boleh aircon kat aku, hari tu. Jadi alhamdulillah, ya, apapun syukur kerana bila lagi panas Allah hapuskan dosa kita. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ketika mana zaman Nabi Musa alaihi salam, hujan tak turun. Hujan tak turun, lama tak turun. Lalu mereka pun merayu dan meminta kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah, turunkanlah hujan. Sehingga kan Nabi Musa terpaksa untuk berhadapan dengan Allah. Nabi Musa ni kalimullah. Kalimullah ni maksudnya dia boleh bercakap dengan Allah direct. Nabi Musa kata, ya Allah, kenapa hujan lama tak turun? Kami dah tak ada benda nak minum dah ni. Air tak ada. Tumbuh-tumbuhan habis, mati. Kemarau yang kuat. Sehingga tanah menjadi gersang, menjadi merekah, panas. Lama hujan tak turun. Mengadu kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa di kalangan umat kamu ada melakukan dosa. Ada seorang tu, dia melakukan dosa selama 40 tahun tanpa memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu aku menghalang hujan dari turun. Rupanya tuan-tuan, sebab hujan tak turun ialah ada orang yang melakukan dosa, tidak memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Tu dia. Tu punca hujan tak turun. Nah, kita memanglah ada buat dosa, tapi hari-hari kita minta ampun, betul tak? Sembahyang kita istighfar. Nah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta ampun, bertaubat pada Allah hari-hari. Betul tak? Memang kita tak nafikan, memang kita ada salah, ada silap, ada dosa. Tapi hari-hari juga kita istighfar, betul tak? Hari-hari juga kita minta ampun. Nah, Nabi kata atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan, moga-moga dengan kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Jadi memanglah kita tak kata kita ni perfect, kita pun ada salah, ada silap, ada dosa dah. Tapi hari-hari juga kita minta ampun, kita bertaubat, betul tak tuan? Kan? Jadi umat Nabi Musa ni, hak seorang ni, dia tak pernah minta ampun. Tak pernah bertaubat selama 40 tahun.
Allah kata sebab itulah aku menghalang hujan dari turun. Sebab tu hujan tak turun tuan. Sebab itu kalau hujan tak turun, nak bagi hujan turun, kita sama-sama beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Insya-Allah tuan-tuan, hujan akan turun insya-Allah. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun naik geram. Dia kumpul semua umat dia, kumpul macam ni lah, duduk macam ni. Nah, lalu dia pun kata kepada umat dia. Dia kata ada di kalangan kamu seorang yang mana kamu melakukan dosa selama 40 tahun. Tetapi kamu tidak minta ampun dan tidak bertaubat kepada Allah. Sebab itu Allah menghalang hujan dari turun. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut, sila keluar ke depan. Keluar. Tuan-tuan, bila Nabi Musa kata lagu tu, pakat tengok muka hangku. Pakat tengok muka hangku. Seorang pun tak keluar. Mana nak berani? Nabi Musa ni tuan-tuan macam Sayyidina Umar. Nabi Musa ni tuan-tuan garang cengih. Nabi Musa ni tuan-tuan cengih tak cengih. Malaikat mau orang mai nak cabut nyawa dia. Mai terus abang. Saya datang untuk nak mencabut nyawa kamu. Terus dia pun penampak terkeluar biji mata. Tuan-tuan cuba bayang tengok. Nabi Musa pun penampak malaikat maut terkeluar biji mata. Malaikat maut terkejut dia tak bagi. Naik mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku nak pergi cabut nyawa dia. Dia sepak muka aku. Terkeluar biji mata kan. Nabi Musa. Ni cerita betul ya. Banyak cerita Dragon Ball ke apa? Ni cerita adalah hadis Nabi ni. Hadis riwayat Bukhari ni. Hadis sahih. Nah. Lalu Allah pun perbaik mata Nabi. Allah pun perbaik mata malaikat maut balik. Buh balik. Bagi elok balik. Allah kata lain kali. Pergi jumpa dia. Kena beradab sikit. Nah. Bagi salam elok-elok. Abang elok-elok apa semua. Dengan duk mencabut lagu tu ya. Nah. Malaikat maut pun dia bukan kaleng-kaleng. Dia pun cengih juga. Cengih sama cengih. Boleh buat. Nah. Kali ni dia turun. Dia pergi elok-elok lah. Bagi salam. Assalamualaikum ya Musa. Ya saya ni malaikat maut. Saya ni nak cabut nyawa awak. Boleh ke tak boleh? Kan? Cakap elok-elok kan senang cakap elok. Nah. Yang orang tak hangat hati lah ni ke pasal apa tak? Jenis cakap tak elok dah. Kita pun kadang-kadang kalau kita pergi surau masjid orang kan. Orang tu buat cakap lebih kurang, kita pun nak hangat hati betul. Kan? Tadi syok mai sini. Ada seorang tu dia kata, ustaz, pakai sini kat sini ustaz. Pakai sini. Ui, syok. Kita kalau orang buat lagu tu memang syok. Cuba kalau kita pipi orang marah kita. Ni siapa suruh pakai dah ni? Aku ingat aku pergi sekali tu aku tak pergi dah. Meluat. Nah, tapi kalau orang layan kita, kita pun syok. Nah, Nabi Musa bila malaikat maut datang kali yang kedua nak cabut nyawa dia, Allah perintahkan pada malaikat maut, kali ini bagi tawaran kat dia. Suruh dia letak tapak tangan dia di belakang lembu dan ukur bulu yang ada di tapak tangan tu. Hak yang ada di belakang lembu tu. Banyak mana bulu lembu yang dia lekat dekat belakang lembu tu. Kira berapa lay bulu tu. Lalu satu bulu bagi setahun kepada dia. Tambah umur dia. Banyak mana? Kira tengok. Allahu Rabbi. Lalu malaikat maut pun datang kepada Nabi Musa. Bagi tahulah. Ni nak cabut nyawa ni. Tapi Allah bagi tahu nak bagi can. Nah, kalau nak lagi panjang umur lagi, letak di atas belakang lembu tu, kita kira bulu ada di tapak tangan tu. Selai kira setahun, tambah lagi. Nabi Musa kata tak mau. Aku tak mau. Aku nak bertemu dengan kekasihku. Aku nak mati. Aku tak mau. Aku nak bertemu dengan kekasihku. Aku tak mau hidup lama-lama. Aku dah rindu kepada kekasihku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat maut pun cabut nyawa Nabi Musa. Itu cerita dia. Tuan-tuan, dan Nabi Musa ni pula pernah dia cekak janggut Nabi Harun. Janggut Nabi Harun dia cekak, hitam sebelah, putih sebelah. Dia katakan Nabi Musa ni tuan-tuan, mukjizat dia. Dia cekak janggut Nabi Harun, hitam sebelah, putih sebelah. Kesan dia cekak tu. Jadi putih kita bagi. Pasal dia geram. Dia tinggal kat Nabi Harun.
tiba-tiba Samiri buat patung lembu, orang pakat sembah. Dia tinggal 40 hari ya, pi Bu'uzlah. Nah, di Bukit Tursina. Balik-balik tengok-tengok, la ilaha illallah, bakat jadi kapiak habis. Nah, dia kata hang buat apa Harun? Nah, Nabi Harun kata aku dah buat elok-elok, depa tak heran kat aku, depa tak takut kat aku. Depa takut kat hang kat aku, depa tak takut. Dia geram, dia cekak janggut Nabi Musa. Putih janggut Nabi Musa, sebelah putih, sebelah hitam. Ha ni kalau kata ada sebelah putih, sebelah hitam tu bekas kena cekak dengan siapa-siapa lah tu. Tuan-tuan, ibu-ibu, ya ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ni tuan-tuan, kira orang hebat. Nah, dan dialah orang yang menyelamatkan kita, iaitu 50 rakaat waktu solat menjadi 5 waktu. Nabi Musa juga tolong kita. Tu jasa dia banyak. Ni kita, Nabi Musa ni. Okey, baik. Jadi ibu-ibu, ya ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dia tanya umat dia seorang pun tak mengaku dah. Tak berani. Seorang tak berani keluar. Pakak dia tengok muka hangku. Hang babek ke? Hang ba. Comak ke? Hang cakoro comak ke? Aku kemarin baru bertobat ya kemarin. Pakak dia tuduh hangku. Tengok muka hangku, pakak tuduh hangku. Dah aku dah. Nah, tiba-tiba ada satu orang tu, dia kata tak ada orang lain dah. Memang aku dah. Selama ni aku duk kena cakorai pada dulu sampai kelah 40 tahun tak pernah bertaubat. Bertahu tak cakorai daripada? Cakorai ni Ustaz Usam dah bagi tahu dah. Kalau tengok kipas dengan silin, kipas tu tak pusing, silin dia pusing. Tu cakorai. Ustaz Usam kata, kalau ketum tu kipas pusing nak, silin tak pusing. Tapi kalau cakorai, kipas tak pusing, silin yang pusing. Tu cakorai. Mana ada cakorai tu? Ni contoh lah, bukan dia kena cakorai sungguh. Yang tu aku tambah cerita ni. Nah, dia kata aku ni barangkali dah tak ada orang lain dah. Sebab aku tak pernah bertaubat. Aku buat jahat, buat dosa sama ni, aku tak pernah bertaubat. Lalu dia pun angkat kain kelembung, dia tutup kepala dia. Dalam ramai-ramai orang tu, nah, dia tutup kepala dia, dia mengadu dengan Allah. Dia kata, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, tutuplah aib aku, janganlah engkau buka aib aku. Ya Allah, ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah. Seorang pun tak dengar, dia cakap pelan-pelan. Nah, tu aku buat ya tu. Nah, seorang pun tak dengar. Nah, lalu tiba-tiba Allah telah menurunkan hujan dengan begitu lebat sekali, tuan-tuan. Lala tu juga awan sambung menyambung, berum hujan turun, lebat dia tapi. Lalu orang heran. Tak ada seorang pun bangkit keluar. Tiba-tiba hujan turun. Nah, Nabi Musa pun heran. Seorang pun tak keluar. Tiba-tiba hujan turun. Ini ambil ampayan. Hujan dah turun. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, Masya Allah, terkejut habis. Lalu Nabi Musa pun mengadu pada Allah. Ya Allah, tak ada seorang pun mengaku. Macam mana hujan boleh turun? Lalu Allah mengatakan bahawa di kalangan umat kamu tadi, baru sebentar tadi, dia telah meminta ampun bertaubat kepadaku. Dia suruh aku tutup aib dia. Dan dia suruh aku menurunkan hujan. Lalu dengan rahmatku, aku turunkan hujan. Tu dia, tuan-tuan. Nabi Musa tak puas hati. Nabi Musa kata, ya Allah, boleh tak bagi tahulah siapa dia nak tengok muka. Dia minta nak tengok siapa dia orang tu. Katanya Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, mana mungkin aku nak buka aib dia. 40 tahun dia buat jahat, buat maksiat, buat dosa, aku tak buka aib dia, aku tutup aib dia.
Walaupun dia buat jahat, buat dosa, tak bertaubat pada aku, tapi masih lagi aku tutup aib dia, aku tak buka aib dia, wahai Musa. Apatah lagi dia telah meminta ampun bertaubat kepada aku. Lebih-lebih lagi aku tidak akan buka aib dia, wahai Musa. Kata Nabi Musa, alah bolehlah, bagi tahulah, tak boleh penampak nak tahu ya, tak marah nak tahu ya. Allah kata tak boleh, aku takkan buka aib dia. Hanya dia dengan aku saja. Allahu Rabbi, tuan-tuan tengok. Sampai kesudah Nabi Musa tak tahu siapa dia yang buat maksiat dan tidak memohon ampun pada Allah selama 40 tahun itu. Masya Allah, tuan-tuan. Allah Tuhan yang maha pemurah, lagi maha penyayang, lagi maha pengasih, pengampun dan penerima segala taubat hamba-Nya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni tuan-tuan, cuaca panas, hujan tak turun tuan-tuan, banyak-banyaklah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok, takbir. 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 Tuan-tuan, saya bercakap macam ni di surau Ustaz Mat Ali di Taman Mahsuri, Musalla Al-Hidayah. Selepas habis tazkirah, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya berkat taubat semua orang yang hadir pada malam tersebut. Masya Allah. Takbir. Habis tazkirah, mereka pakat salam cium tangan dengan aku. Mereka kata, Ustaz ni wali Allah. Mereka kata, aku wali Allah. Kita wali Allah apa cik? Oh, kita ni Ustaz cak ayamnya. Tapi kita cerita tu mungkin Allah dengar dan mungkin takdir lah malam tu hujan nak turun. Tiba-tiba lepas tazkirah, hujan turun dengan lebat, tuan-tuan. Dalam keadaan yang sangat panas tu, tiba-tiba hujan turun dengan rahmat Allah, tuan-tuan. Berkat istighfar dan taubat kita kepada Allah, hujan pun turun, tuan-tuan. Sebab tu insya-Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita sampaikanlah kepada masyarakat kita, umat-umat manusia di atas muka bumi negeri Kedah ini, banyaklah beristighfar, bertaubat kepada Allah. Insya-Allah Allah akan turunkan hujan dengan rahmat Allah, insya-Allah. Takbir. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, lagi 5 minit. Cukup sekadar itu, ya. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berhenti, saya nak bagi tahu, saya ada buka pusat pengajian Al-Quran Al-Farahid, Dialog Kongsu Bagan Serai, yang mana pusat pengajian ni saya mengambil pelajar tingkatan 1 ke tingkatan 5, sisa pengajian pondok, tuan-tuan. Tidak ada CJ, tidak ada kelulusan apa. Syarat dia akhlak yang elok, ya. Dan pengajian tersebut percuma. Tak ada kena daftar apa pun. Sebulan apa dik? Sebulan sedik pun tak kena. Ya, kita ambil bela, kita jaga jamu makan, bayar gaji guru, ustaz, duit api, ayak, duit karan, semua kita bayar. Percuma. Lepas main duduk mengaji ya, tuan-tuan. Dengan sebab itulah kita buat niaga sikit dan bawa tabung. Kerana hak itulah sumber pendapatan untuk menampung mereka. Kebanyakannya pelajar-pelajar ni orang-orang miskin, orang susah. Ya, tuan-tuan, kalau anak-anak tuan-tuan pun nak main hantar main kat kita pun, insya-Allah kita boleh, ya, jaga dengan izin Allah, insya-Allah, dengan syarat dia akhlak yang baik, akhlak yang elok. Tak elok, memang aku sendiri pergi hantar dia balik. Berapa orang dah aku pergi hantar balik. Hantar sampai depan rumah. Mak dia kata, "Astagfirullahalazim, balik dah. Awak lik semua pakai baju ni ustaz." Makcik ambil belah lah. Saya tak boleh jaga dah kalau macam ni. "Awak ustaz," saya tak mahu nak cerita. Tanya dia sendiri. Macam itulah. Aku ada Johor mana aku pergi hantar. Johor pun aku pergi hantar lagi kalau perangai tak elok. Mak pak tak payah ambil. Memang aku pergi hantar sendiri. Kita nak jaga elok hak perangai bagus. Sebab kita dah buat percuma. Bagi makan lagi aku masak sendiri. Ustaz-ustaz kita bayar gaji. Api ayak apa semua kita lagi. Tiba-tiba perangai tak elok. Banyak cantik. Nak duduk cemek, percuma, perangai mau elok. Alhamdulillah tuan-tuan. Lepas apa bakat duk main hantar dah anak lah ni. Dan kita target 3 tahun. Hang mesti jadi macam Ustaz Syarkawi, insya-Allah. 3 tahun hang mesti kena pi ceramah, pi buat kuliah, pi khutbah, pi jadi imam. Mesti 3 tahun wajib hang kena keluar jadi pendakwah, jadi ustaz. Kita target lagu tu. Dan ada 2 orang dah. Baru sebulan. Hui, aku dah latih, aku ambil duduk di depan,
Aku duduk di bawah, aku terus dia ceramah kat aku. Aku bagi masa setengah jam. Woi, dia tiba kat sejam. Aku kata hak ni clear. Hak ni boleh jadi pelapis aku dah. Dua orang ni insya-Allah. Nah, jadi ibu-ibu ayah, saya buat berniaga di belakang tu, rempeyek. Iaitulah untuk makan-makan ringan ya. Masa raya dan sebagainya lah. Siapa nak buat tempahan pun boleh. Kalau nak beli siap-siap pun boleh. Tak awak duit tak apa. Kita pakai QR ni. Nah, pakai scan lagu tu jalan ni zaman canggih lah ni. Nah, mudah. Yang kedua, aku jual minyak wangi kasturi. Mak dia lah. Mahfud ni. Nah, dia duk jual minyak wangi kasturi yang aku bagi kat dia minyak tu. Dia ambil kat aku bagi kat dia. Dia pun pergi jual. Laku dia jual. Sebab apa dia jual laku? Aku jual tak laku. Aku pun heran. Aku tak laku. Aku heran tak? Dia jual laku. Aku tanya, mak jual macam mana? Yang laku kan? Dia kata, minyak wangi kasturi putih ni bagus, cik oi. Dia kata, awak kalau budak teriak malam, kecing malam, dia kata ambil buh di jari ni, auzubillah, bismillah, selawat, muih. Lepas tu buat minyak celok, sapu di kening ni dia kata. Budak dia berhenti teriak dia kata. Dan kalau kecing malam, dia kata sapu kat hari-hari budak tu. InsyaAllah. Dia tak kecing malam, kata mak saya. Dan betul, memang ramai orang main beli kat dia. Mak saya ni, ibu-ibu ayah, dia ustazah. Maaf kan? Mak kita ni ustazah. Dia ustazah, guru Quran. Ya? Di Penang. Ya? Nama ustazah Aisyah. Haji Mat. Timbalan Muslimat Pah, kawasan Penang. Abang tak siap lah senang. Nah, dia duk ngajak pagi petang siang malam. Dia duk je minyak kasturi ni laku tau. Rupanya memang bagus tuan-tuan. Nah, rupanya kalau teriak malam, kecing malam adalah gangguan makhluk halus. Tu cerita dia. Kalau ibu-ibu tengah malam jaga, tengok ayah-ayah ni teriak tengah malam. Pukul 3-4 pagi teriak. Wah, nak susu. Wah. Ibu-ibu ambil minyak wangi kasturi tu, muih di sini, auzubillah, bismillah, selawat. Lepas tu buh kat kening ayah-ayah ni. InsyaAllah, ayah-ayah ni akan berhenti teriak malam, insyaAllah. Bagi ibu-ibu pula, ayah-ayah, kadang-kadang orang perempuan ni suka kencing tau. Orang perempuan ni kencing kerap, kencing malam. Kalau ibu-ibu ni kencing malam, kerap kencing malam, ayah-ayah buat macam tu juga. Baca auzubillah, bismillah, selawat, muih dekat ibu jari ni, bubuh dekat hari-hari dia. InsyaAllah, dia takkan kencing malam, takkan kencing kerap, dan takkan kencing orang, insyaAllah. InsyaAllah, memang betul ni. Memang aku lawak, tapi betul apa tahu. Mereka tanya aku malam tu. Mereka tahu, Ustaz, kalau hak jenis kencing orang macam mana, Ustaz? Yang ni apa ambil sebotol, hampa buh dalam mulut, hampa komuk. Nah, insyaAllah. Kali ni dia buka mulut dia nganga ya, insyaAllah. Dia tak kencing lah orang. Yang jadi masalah lah ni, buka mulut bohong. Buka mulut, bohong. Buka mulut, mohong. Yang ni yang masalah lah ni. Yang jadi masalah lah ni. Tuan-tuan. Nah, insyaAllah. Nah, komuk dengan minyak wangi kasturi putih insya-Allah. Nah, insya-Allah dia takkan kecil orang punya lepas ni. Nah, sebab apa? Inna lillah tu. Okey, baik. Ibu-ibu ayah berarti Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu sebelum saya berhenti, antara penyebabnya kemarahan Allah terhadap manusia di atas muka bumi ini apabila yang pertamanya kalimah Allah dipermainkan. Betul? Kalimah Allah dipermainkan, diletakkan di stocking. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tempat pengajian Islam. Pasti tempat pengajian Islam cuba dikacau-kacau, diganggu-ganggu. Nak cari salah dan sebagainya. Ini juga menimbulkan kemarahan Allah. Sebab apa? Tempat tunah Islam, pengajian Islam, budak-budak pasti yang mengaji agama, mereka cuba nak kacau-kacau dah lah ni tuan-tuan. Inilah yang menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Nah, kita kena yakin kali ini tuan-tuan, buat keputusan yang tepat supaya kita mengangkat orang-orang yang betul-betul boleh jaga Islam yang sebenar-benarnya di atas muka bumi ini, insya-Allah. Takbir. Satu cerita yang paling penting nak cerita pada tuan-tuan. Ini cerita penting ni. Tuan-tuan, kemungkinan akan berlaku pada 25 hari bulan Mas ini. 25 ini apa bulan ini? Ini 24 Isu ada 5 kan?
kemungkinan maksud kemungkinan ni boleh jadi, boleh tak, akan berlaku iaitulah gerhana bulan. Dan 8 April akan berlakunya gerhana matahari. Kemungkinan. Bila? Ni, bulan ni. Ini menandakan bahawa apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW, iaitulah sesungguhnya Al-Mahdi yang kita nantikan itu memiliki 2 mukjizat yang belum pernah terjadi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, yakni bulan mengalami gerhana pada malam awal bulan Ramadan, sedangkan matahari mengalami gerhana pada pertengahan bulan itu. Dan kedua hal itu belum pernah terjadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. InsyaAllah, kalau jadi saja bulan ni, apa yang diramalkan menandakan bahawa Al-Mahdi akan muncul untuk menyelamatkan umat Islam seluruh dunia yang ditindas, yang dizalimi oleh puak-puak Zionis Israel laknatullah yang berlaku di Palestin pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan. Takbir. Jadi tuan-tuan, persediaan awal kita, kalau benar saja berlaku bulan Zulhijjah ini, haji tahun ini, insya-Allah akan berlaku bai'ah dengan Al-Imam Mahdi Al-Muntazar pada bulan Zulhijjah nanti, insya-Allah. Di persediaan awal ialah kita kena bersedia rohani dan jasmani kita supaya menjadi orang-orang yang akan menyokong, mendokong, dan untuk kita sanggup menyerahkan harta benda dan nyawa kita untuk mempertahankan agama Allah ini, insya-Allah. Takbir. 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 Lah ni pun kita nak parti tengok berlaku banyak dah, pelik-pelik dah di Mekah, di Madinah lah ni tuan-tuan. Tanda-tanda kecil apa yang berlaku di Mekah, Madinah ni pun semua dah berlaku belaka dah. Dan tengoklah Arab Saudi buat habis tempat-tempat maksiat di Madinah tu. Nah, macam-macam jadi dah di Arab Saudi ni tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan-tuan, kemungkinan apabila Zionis mereka dapat tawan Palestin, kemungkinan mereka cuba untuk nak melampaui batas, nak menguasai Madinah. Ya, disebutlah hadis Nabi, mereka akan menguasai Madinah. Lepas dapat Palestin, mereka nak pergi Madinah pula. Dalam tempoh itulah berlakunya ketegangan yang amat sangat, dan berlakunya peperangan, dan berlakunya tumpah darah tuan-tuan. Jadi siapa yang buat haji tahun ni, mudah-mudahan dia dapat bertemu dengan Al-Imam Mahdi Al-Muntazar, ataupun tuan-tuan dia mendapat kelebihan, iaitu Allah memilih dia sebagai orang yang syahid pada jalan agama Allah, insya-Allah. Tapi tuan-tuan kena faham, bukan berlakunya bai'ah itu dalam tempoh hari tasyrik tu. Dah, dia akan berlaku dalam bulan Zulhijjah tu. Dalam bulan musim haji tu. Dalam bulan Zulhijjah tu. Insya-Allah tuan-tuan. Bila Imam Al-Mahdi ni muncul, maka tuan-tuan akan berlakulah suatu perubahan terhadap muka bumi Allah ini, iaitulah Islam akan menguasai dunia ini, insya-Allah. Sebab itu musuh-musuh Islam pada hari ini cuba untuk nak mematikan cahaya Allah dengan mengacau pasti, menghina Allah, nak timbulkan kemarahan-kemarahan bagi umat Islam. Memang adab dia lagu tu, sunnatullah lagu tu. Apabila kemuncak Islam dihina, ditekan, dibunuh, pada ketika itulah Allah akan bangkitkan kebangkitan gelombang Islam untuk mentadbir dan mengurus muka bumi Allah ini dengan mengikut cara minhajin nubuwah, cara yang diajar oleh Nabi, cara Nabi sepenuhnya kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Tuan-tuan di luar sana tu, depan tu ada menega tu yang lupa nak beritahu tadi, harga dia RM7 saja, ya. RM7 je kasuri putih tu, dan rempeyek-rempeyek tu semua hak balang-balang tu, pilih hak mana jenis pun, ya, RM15. Tapi yang paling viral rempeyek kuaci. Yang tu paling sedap, paling viral. Tuan-tuan, insya-Allah, terima kasih. Jumpa lagi. Mohon ampun, mohon maaf, dan terima kasih pada Mahfuz yang menyediakan makanan yang sedap pada hari ini. Insya-Allah, bukan sekat bulan puasa ya, bulan lain sama insya-Allah. Dan terima kasih Balan dan pihak rakaman Ar-Rahman TV, dan juga sahabat kita daripada mana? Sahabat kuliah. Ya, insya-Allah. Okay, terima kasih Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.